Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ahlan kepada semua. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal, iaitu kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan pada siri yang ke-133 ini, kita nak memulakan daripada Alhamdulillah, minta maaf, daripada riwayat yang ke-2100. Riwayat yang ke-2100 masih lagi berkenaan tentang solat sewaktu gerhana. Baca 2100. An Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, maka hadis ini permulaan dia nak menceritakan betapa panjangnya solat gerhana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i sunnah untuk menunaikan solat sepanjang waktu gerhana. Sebab itu solat Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang. Kemudian nanti di hujung hadis kita akan lihat bagaimana sewaktu Nabi SAW sedang solat gerhana, maka telah dipersembahkan kepada Nabi syurga dan neraka. Baca, maka daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah, telah berlakunya gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, fi yaumin syadidil har, pada hari yang sangat-sangat terik, yang cuacanya sangat-sangat panas. Fasalla Rasulullah, maka Nabi SAW telah salat bersama dengan para sahabat baginda. Fa'atal qiyam, maka Nabi SAW telah memanjangkan berdiri dalam solat. Hatta ja'alu yakhirun, sehingga para sahabat mereka mula jatuh. Punya lama nak berdiri sampai para sahabat dah mula jatuh. Dah tak larat, dah tak sanggup untuk berdiri. Summa raka'a, kemudian Nabi rukuk. Fa'atala, maka dalam rukuk pun Nabi rukuk lama. Summa rafa'a, kemudian baginda mengangkat kepala daripada rukuk. Fa'atala, maka Nabi SAW berdiri lagi kali kedua untuk tempoh yang lama. Maka telah kita sebutkan dalam riwayat-riwayat berkenaan tentang solat gerhana, ianya walaupun adalah hanya 2 rakaat, namun ada riwayat menyebut 1 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, dan itu yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Nanti kita akan baca riwayat, ada yang 1 rakaat 3 ke 5 kali rukuk, yang kita akan baca riwayatnya kemudian. Maka Nabi SAW telah berdiri yang kali kedua pun lama. Kemudian Nabi SAW telah rukuk kali kedua. Kemudian Nabi SAW telah bangun daripada rukuk untuk kali ketiga. Fa'atala, dan Nabi SAW telah berdiri lama. Summa sajada sajdatain, kemudian Nabi SAW telah menunaikan 2 sajdah. Maka daripada bilangan sujud sama, tetapi berdiri dan rukuk yang ada riwayat menyebut 2, ada riwayat menyebut 3, ada riwayat menyebut 4, dan ada riwayat yang sampai 5 kali berdiri, 5 kali rukuk 1 rakaat. Summa qama, kemudian Nabi SAW telah berdiri. Fasana'a nahwan min zalik, maka Nabi SAW telah melakukan perkara yang sama. Fakanat, maka secara total adanya 4 kali rukuk, wa arba'a sajadat, dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat ni. Bererti setiap 2 rakaat 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, dan 2 kali sujud. Dan inilah yang diamalkan di dalam mazhab Syafi'i ketika solat gerhana. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, innahu urida alayya kullu syai'in, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku semua perkara, tu lajunahu,
yang kamu akan tempuhi, yang kamu akan masuk padanya. Maksudnya, apakah yang telah ditunjukkan kepada Nabi SAW pada baris yang kedua, 4, 6, 8. Kata Imam Nawawi, apa jua yang kamu akan tempuhi daripada syurga, neraka, kubur, mahsyar dan sebagainya. Maka semuanya telah ditunjukkan kepada Nabi SAW. Terima kasih banyak-banyak Tuan Firdaus Zulkifli. Terima kasih banyak-banyak. Maka sabda Nabi SAW, maka Nabi ceritakan tentang syurga dan neraka. Sabda Nabi, fa'uridat alayyal jannah, maka telah ditunjukkan, telah dipersembahkan kepadaku akan syurga. Maka maksud daripada ditunjuk dan dipersembahkan pada baris yang ke-10 daripada atas. Kata Imam Nawawi, qala ulama, berkata para ulama, yahtamilu annahu ra'ahuma ru'yata'ain. Ya, ada ulama mengatakan maksud Nabi ditunjukkan adalah Nabi SAW boleh melihat betul-betul dengan pandangan mata kasar Nabi SAW. Allah angkat segala hijab, Allah angkat segala lapisan, maka Nabi boleh melihat terus kepada syurga dan neraka. Kasyafallahu ta'ala anhuma, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengalihkan segala hijab daripada baginda, wa azalal hijab bainahu wa bainaha. Maka ini adalah pandangan pertama. Dan ada juga pandangan-pandangan yang lain. Maka sabda Nabi SAW, hatta sehingga sabda Nabi, aku benar-benar nampak syurga. Lau tanawaltu minha, sekiranya aku nak mengambil daripada syurga, qitfan, seikat buah, akhaztuhu, aku boleh mengambilnya. Au qala, ataupun Nabi bersabda, tanawaltu minha qitafa, maka aku boleh mengambil daripada syurga seikat buah. Faqasurat yadi anhu, namun tanganku tidak sampai untuk mengambilnya. Wa uridat alayyan nar, dan telah dipersembahkan kepadaku sabda Nabi akan neraka. Fara'aitu fiha, maka aku telah melihat dalam neraka ada seorang wanita daripada kalangan Bani Israel, tu'adzabu, disiksa, fi hirratillaha, disebabkan seekor kucing milik dia. Maka daripada sini kita belajar, orang yang menyaksa, menyakiti binatang akan dimasukkan juga ke dalam neraka. Wanita ini apakah sebabnya dimasukkan ke dalam neraka? Sebab dia ada seekor kucing. Rabatatha, dia telah kurung, dia telah ikat kucing tersebut. Falam tut'imha, lalu dia tidak bagi makan kepada kucing tersebut. Walam tada'ha ta'kul, dan dia tidak membenarkan kucing tersebut untuk makan. Min khashashil ard, daripada binatang-binatang di atas muka bumi. Khashash, perkataan yang keempat daripada bawah, ianya bermaksud hawam. Ianya adalah cacing dan seumpamanya. Ada menyebut khashash bermaksud sigharut tayr, burung-burung yang kecil. Secara ringkas, maksudnya orang ni dah lah kurung kucing tersebut. Dia tak bagi makan dan dia tak lepaskan kucing tersebut untuk makan. Maka Allah seksa dia dalam neraka. Sabda Nabi SAW, wa ra'aitu Aba Thumamah Amr ibn Malik, dan aku juga telah melihat Abu Thumamah Amr bin Malik. Inilah orang yang sama, Amr bin Luhai, orang yang mula-mula mengajak manusia untuk menyembah berhala. Orang yang mula-mula mereka-reka perkara seperti saibah dan seumpamanya yang kita dah baca pada hadis semalam. Maka sabda Nabi, yajurru, aku melihat dia sedang menyerit, qusbahu, usus perutnya, finnar, di dalam neraka. Maksudnya dia berada dalam keadaan seksa yang teruk sehingga terburai perut dia dan terkeluar isi kandungan perut dia. Sabda Nabi SAW, wa innahum kanu yaqulun, dan sesungguhnya adalah mereka orang yang kerap berkata, sesungguhnya matahari dan bulan la yaksifan, tidak berlakunya gerhana kecuali disebabkan kematian orang-orang yang hebat. Maka Allah seksa mereka dalam neraka sebab mereka mendakwa gerhana berlaku disebabkan oleh manusia. Maka sabda Nabi SAW, wa innahuma, dan sesungguhnya gerhana, ayatani, kedua-duanya adalah tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Yurikumuhuma, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memperlihatkan kepada kamu melalui gerhana ini tanda-tanda kebesaran dia. Fa idza khasafa, maka apabila berlakunya gerhana, fasallu, maka tunaikanlah kamu akan salat hatta tanjaliya, sehingga matahari menjadi cerah.
Sebab bila berlaku gerhana, matahari berubah warna dia. Maka bila berlaku gerhana, apakah Nabi suruh buat? Solat. Sampailah habis gerhana. Riwayat seterusnya baca. 2101. Imra'ah himyariyah. Maka dalam hadis tadi disebut wanita itu daripada Bani Israel. Dalam hadis ini menyebut wanita ini adalah daripada kabilah Himyar, seorang yang gelap dan juga tinggi, tinggi tubuh badannya. Walam yakul. Terus 2102. Maka dalam hadis ini nak menerangkan kenapa Nabi SAW asyik ulang kali sebut ketika dalam khutbah gerhana. Sesungguhnya gerhana berlaku bukan kerana kematian ataupun kehidupan seseorang. Ianya adalah sekadar tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah. Kenapa Nabi sebut perkara itu? Maka dalam hadis ini diterangkan kerana pernah berlaku gerhana sewaktu kematian anak Nabi yang bernama Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu taala anhu. Maka daripada Jabir beliau berkata, in kasafati syamsu fi ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlakunya gerhana, dan gerhana ini berlaku bila? Yauma mata Ibrahim ibnu Rasulillah, pada hari wafatnya Ibrahim anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nas, maka para sahabat mula berkata-kata, innaman kasafat, sesungguhnya gerhana telah berlaku limauti Ibrahim, disebabkan kematian Ibrahim. Faqaman Nabi, maka bila Nabi dengar orang ramai berkata begitu, Nabi SAW telah berdiri. Fasalla bin nas, Nabi SAW telah menjadi imam untuk orang ramai. Sita rakaat, 6 kali rukuk. Lalu kalau 6 kali rukuk bahagi 2 rakaat, berapa rukuk satu rakaat? 3 rukuk. Maka ini riwayat yang menunjukkan 2 rakaat, setiap satu rakaat 3 kali rukuk, 2 kali sujud. Dan kita dah sebut ada riwayat sampai 5 kali rukuk, pada 5 kali berdiri, 5 kali rukuk satu rakaat. Namun riwayat itu tidak dalam Sahih Muslim, dalam kitab hadis yang lain. Maka kata Jabir, bada'a, baginda telah memulakan salat. Fakabbara, maka baginda telah bertakbir. Thumma qara'a, kemudian baginda, yang baki ni kita nak baca laju sebab lebih kurang sama. Ianya nak menunjukkan solat gerhana Nabi SAW adalah panjang, sangat-sangat panjang. Baca yang lain tu. Thumma qara'a, panjang bacaan Nabi. Terus rukuk Nabi SAW pun panjang. Terus maka bila dah 3 kali berdiri, 3 kali rukuk, yang mazhab Syafi'i ambil untuk diutamakan untuk solat gerhana, 2 kali berdiri, 2 kali rukuk. Maka dalam riwayat ini 3 kali berdiri, 3 kali rukuk. Bila dah selesai 3 kali berdiri, 3 kali rukuk, thumman hadara bis sujud, Nabi SAW telah turun sujud, dan Nabi telah sujud sebanyak 2 kali. Thumma qama, terus maka rakaat yang kedua pun Nabi buat sama, 3 kali rukuk. Terus maka bagaimanakah cara solat gerhana Nabi? Maka ini ringkasannya. Berdiri dan rukuk yang terdahulu akan menjadi lebih panjang daripada berdiri dan rukuk yang kemudian. Lagi lama, lagi pendek. Tetapi yang rukuk dan berdiri pertama tu yang paling panjang. Terus dan kemudian poin yang lain adalah dalam solat gerhana, Nabi punya rukuk bukan macam solat biasa. Rukuk Nabi adalah sama tempoh dengan berdirinya Nabi SAW. Terus maka ini kisah dia. Sedang Nabi solat gerhana, tiba-tiba Nabi mundur ke belakang. Maka para sahabat yang dalam saf, mereka pun turut mundur sebab Nabi sedang berundur ke belakang. Kemudian tiba-tiba Nabi maju balik ke depan. Maka inilah kisah yang mana diperlihatkan kepada Nabi neraka dan syurga. Maka kata Jabir, sedang Nabi SAW solat gerhana, thumma ta'akhara, maka baginda Nabi telah mundur, berundur ke belakang. Wa ta'akharatis sufuf,
dan saf-saf solat para sahabat pun turut berundur khalfahu di belakang baginda hatta tahaina sehingga kami telah sampai, berkata Abu Bakar, kami telah sampai sehingga kepada saf para wanita, pada saf wanita paling akhir. Maka bila Nabi berundur, para sahabat pun berundur sampailah saf yang paling belakang dah mendekati saf para wanita. Summa taqaddama, kemudian Nabi telah maju ke hadapan, wa taqaddama an-nasu ma'ah, saf-saf yang di belakang Nabi pun turut maju ke depan, hatta qama fi maqamih, sehingga baginda telah berdiri semula di tempat kali pertama baginda berdiri. Terus fansarafa, maka sampai bila Nabi solat, ini pengajaran yang ketiga, Nabi punya solat gerhana adalah sampai habis gerhana. Sebab itu solat Nabi panjang. Nabi kalau solat sampai habis waktu gerhana. Yang mana kita tahu kadang-kadang gerhana ambil masa 3 jam, 2 jam, 4 jam dan seumpamanya. Maka ketika mana Nabi telah selesai solat, waqad adati syamsu, matahari telah kembali kepada keadaan asalnya. Adat pada baris yang keempat, ianya bermaksud raja'at ila halihal awal qabla al-kusuf. Terus baca hadis. Maka di sini Nabi berkhutbah dan ini yang menunjukkan bahawa solat gerhana ada khutbah dia. Maka Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya matahari dan bulan, kedua-duanya adalah tanda-tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa innahuma, dan sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah berlakunya gerhana kerana kematian seseorang. Wa qala Abu Bakrin limauti bashar, kematian sesiapa. Fa idza ra'aitum, maka apabila kamu melihat berlakunya gerhana, fasallu, maka tunaikanlah kamu akan salat sehingga matahari menjadi cerah semula. Maka daripada sini kita belajar sunnah bila gerhana bukanlah kita nak pergi teropong, nak pergi tengok. Sunnah waktu gerhana adalah solat, bergegas untuk mulakan solat. Terus maka Nabi SAW terangkan apa yang berlaku dalam solat Nabi tadi. Sabda Nabi, tidaklah ada sesuatu yang telah dijanjikan kepada kamu kecuali aku telah melihatnya di dalam solatku tadi. Laqad ji'a bin nar, pada awalnya telah dibawakan kepadaku neraka. Wa dhalikum, dan itulah waktu hina ra'aitumuni, sewaktu kamu semua melihat daku ta'akhartu, berundur ke belakang. Maka Nabi terangkan, tadi aku berundur ke belakang dalam solat sebab telah diperlihatkan kepadaku neraka. Hatta makhafata, maka aku pun berundur kerana aku risau, an yusibani, akan terkena daku, min lafhiha, akan apinya yang menjulang-julang. Lahfun maksudnya adalah lahabun, lahab maksudnya adalah api yang menjulang-julang. Sabda Nabi SAW, wa hatta ra'aitu fiha, aku telah ditunjukkan di dalam neraka adanya pemilik tongkat yang melengkung. Mihjan adalah tongkat yang melengkung. Lihat pada baris yang terakhir, wa huwa asa muqafatun taraf, maksudnya dia punya hujung tu melengkung. Maka apakah pemilik tongkat melengkung dibuat? Maka Nabi terangkan, yajurru qusbahu finnar, dia berada dalam neraka dalam keadaan usus perutnya menyirit di atas tanah. Kana yasriqul hajj, dia adalah orang yang suka mencuri daripada jemaah haji, bimihjanihi, dengan tongkat dia. Maka Nabi terangkan bagaimana cara dia mencuri. Fa in futinalah, kalaulah ada orang yang perasan perbuatan dia yang mencuri barang orang haji, maka dia akan memberi alasan, innama ta'allaqa bimihjani, barang ini tersangkut dengan tongkatku. Wa in ghufila, dan kalaulah tak ada orang perasan dia mencuri, dhahaba bih, dia akan membawa pergi barang-barang tersebut. Maka Allah seksa dia kerana dia mencuri pada musim haji. Dan zaman kita pun ada sebahagian orang mencuri daripada jemaah haji. Ketika mana orang sibuk buat haji, dia sibuk mencuri. Al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara dan jauhkan. Sabda Nabi SAW, kemudian Nabi ditunjukkan dengan orang lain yang kena seksa. Wa hatta ra'aitu fiha sahibatal hirah, aku juga telah melihat dalam neraka adanya seorang wanita pemilik kepada kucing, allati rabadatha, yang dia telah mengikat kucing tadi, lalu dia tidak bagi makan kepada kucing tersebut dan dia tidak membiarkan kucing tersebut makan daripada makanan-makanan yang di bumi. Hatta matat ju'a,
maka Allah seksa dia kerana dia telah membiarkan kucing tersebut terseksa sampailah mati. Thumma ji'a, sabda Nabi, kemudian aku telah dibawakan dengan syurga. Wadzalikum, dan itulah waktu ketika ra'aitumuni, kamu telah melihat aku, taqaddamtu, dalam solat aku telah maju semula ke depan sehingga aku berdiri semula di tempatku ini. Walaqad madattu yadi, dan demi sesungguhnya aku telah cuba menghulurkan tanganku. Wa ana uridu an atanawala min thamariha, kerana aku ingin untuk mengambil daripada buah-buahan syurga. Litanzuru ilaih, supaya kamu semua wahai para sahabat boleh melihat bagaimanakah bentuk buahan syurga. Summa badali, kemudian telah dijelaskan kepadaku bahawa aku takkan mampu melakukannya. Sabda Nabi SAW, "Fama min syai'in", maka tidak ada sesuatu perkara pun yang kamu telah dijanjikan kecuali kamu pasti akan, kecuali aku telah melihatnya di dalam solatku ini. Maka dalam solat gerhana Nabi, Nabi telah ditunjukkan segala apa yang bakal umat Nabi SAW lalui daripada syurga dan neraka. Yang mana kita boleh jadikan pengajaran untuk tidak menyakiti binatang, untuk tidak melakukan perkara yang tak elok kepada haiwan dan lain-lain. Jelas ke jelas? 2103 baca. Maka ini kisah tentang kakak kepada Ummul Mukminin Aisyah yang bernama Asma binti Abu Bakar. Beliau adalah kakak kepada Aisyah dan beliau adalah isteri kepada sepupu Nabi Zubair ibnul Awwam radhiyallahu taala anhu. Mak kepada anak saudara Aisyah yang beliau sayang, Urwah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum. Terus baca. Daripada Asma radhiyallahu taala beliau berkata, khasafati syamsu, telah berlakunya gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Asma, fadakhaltu ala Aisyah wa hiya tusalli, aku telah bertemu dengan Aisyah dalam keadaan dia sedang menunaikan solat. Maka pada waktu itu Asma bertanya, ma sya'nun nas yusallun, kenapa semua orang sedang sibuk solat, dia tak perasan gerhana. Fa asyarat, maka Ummul Mukminin Aisyah telah mengisyaratkan dengan kepalanya ke langit. Maka daripada sini pada baris yang terakhir kita belajar jawazul isyarati fi salah, harus dan boleh menunjukkan isyarat ketika mana di dalam solat. Buat di atas. Terus baca. Siapa tu, ada orang ke? Tak ada. Maka bila Aisyah telah tunjukkan ke langit, maka Asma bertanya, ayatun, adakah ada sesuatu tanda kebesaran Allah yang berlaku? Maka Aisyah telah mengiyakan dengan isyarat na'am ya. Maka Asma pun dia join solat gerhana tersebut. Fa'atala Rasulullah, kata Asma, Nabi SAW telah solat dalam keadaan yang sangat-sangat panjang. Nabi telah berdiri. Dan ini yang kita belajar berkali-kali, solat gerhana Nabi memang sangat-sangat panjang. Nabi akan solat sampai bila? Hatta Nabi akan solat sampai habis gerhana. Baca hatta, sehingga hampir-hampir membuatku pingsan. Punya lama Nabi SAW berdiri. Fa'akhaztu, maka aku telah mengambil satu bekas air yang berisi air, ila jambi, yang terletak di sebelahku. Faja'altu asubbu ala ra'si, maka aku telah mencurahkan air ke atas kepalaku ataupun ke atas mukaku. Maka dia ambil air, dia letakkan atas kepala dia. Daripada sini kita belajar, kalaulah pergerakan itu tak banyak, maka tidaklah membatalkan solat. Qalat, terus. Maka Nabi SAW telah selesaikan solat ketika mana matahari telah menjadi cerah. Maksudnya Nabi solat sepanjang-panjang waktu gerhana. Fakhataban nas, maka fakhataba Rasulullah SAW an-nas, maka Nabi SAW telah berkhutbah kepada orang ramai. Ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa solat gerhana adanya khutbah. Maka apa yang Nabi buat dalam khutbah? Nabi memuji Allah, mengagungkan Allah. Kemudian Nabi menyebut amma ba'du. Sabda Nabi SAW, ma min syai'in, di dalam khutbah Nabi, tidak ada sesuatu apa pun kecuali aku telah melihatnya. Ma min syai'in lam akun ra'aitu, tidak ada sesuatu apa pun yang aku tidak pernah lihat daripada perkara-perkara ghaib kecuali aku telah melihatnya sewaktu aku berdiri dalam solat ini.
Maka Nabi pun cerita apa yang Nabi nampak ketika Nabi sedang solat gerhana. Sabda Nabi, maka aku telah melihat syurga dan neraka. Wa innahu qad uhiya ilayya, dan sesungguhnya telah dimaklumkan juga kepadaku bahawa kamu akan diseksa di dalam kubur qariba, apa dalam tempoh yang terdekat. Au mithla fitnatid masih dajjal, dan ujian kubur itu sangat dahsyat sebagaimana dahsyatnya ujian sewaktu datangnya fitnah dajjal. Terus maka dalam riwayat ini dibawakan tentang apa yang Nabi nampak ketika mana solat gerhana yang berlaku dalam kubur. Maka Nabi ceritakan, ketika mana dalam kubur, maka kamu akan ditanya soalan. Antara soalannya adalah manusia akan ditanya tentang Nabi SAW. Maka sebab itu antara soalannya adalah, ma ilmuka bihadzal rajul? Apakah pengetahuan kamu tentang lelaki ini? Siapakah lelaki yang dimaksudkan di sini? Adalah Nabi SAW. Malaikat akan tanya kepada orang yang dalam kubur tentang Nabi SAW. Fa'ammal mu'minu awil muqin, adapun orang yang beriman dan kepercayaan penuh pada iman dia, la adri ayyadzalika qalat Asma, tak pasti kata perawi mana satu yang Asma sebut, adakah mukmin ataupun muqin. Maka orang tersebut bila ditanya soalan ini dia akan menjawab, itulah Muhammad, beliau adalah utusan Allah. Ja'a bil bayyinat, Muhammad telah datang membawa dalil-dalil, wal huda dan petunjuk. Fa'ajabna, maka kami telah menyahut seruan Muhammad dan kami telah mentaatinya. Thalatha mirar, maka orang yang beriman akan menjawab dengan lancar sebanyak 3 kali. 3 jawapan. 3 kali ulangan. Fayuqalulah, maka bila orang tersebut berjaya menjawab siapakah Nabi, maka akan dikatakan kepadanya, nam, tidurlah kamu. Qad kunna na'lam, sesungguhnya kami tahu bahawa kamu adalah orang yang beriman. Fanam salihah, maka tidurlah dalam keadaan bahagia. Wa ammal munafiq, adapun orang yang munafik, yang mendustakan Nabi dekat dunia, maka dia pun takkan boleh menjawab soalan ini. Awil murtab, ataupun orang yang ada keraguan. La adri, kata perawi, aku tidak tahu perkataan mana yang telah digunakan oleh Asma. Maka orang yang munafik ataupun orang yang tak beriman, dia akan menjawab bila ditanya tentang Nabi, la adri, aku tak tahu, aku hanya mendengar orang ramai berkata sesuatu tentang lelaki ini. Fakultu, maka aku pun turut berkata. Maka riwayat ini ada penambahan sebab Nabi menceritakan Nabi ditunjukkan sewaktu solat semua perkara, hatta peristiwa di dalam kubur pun ditunjukkan kepada Nabi SAW. Jelas ke jelas? 2104 baca sampai habis. Dua 2105 baca sampai habis. Maka pandangan Urwah bin Zubair, dia kata tak boleh sebut kasyafatis syamsu, tak boleh sebut gerhana matahari dengan perkataan kusuf. Akan tetapi untuk gerhana matahari kena gunakan perkataan dengan kha, iaitu khusuf. Maka kata Imam Nawawi, pandangan ini tak tepat. Lihat baris yang keempat daripada bawah. Hadza qaulullah infarada bih. Ini adalah sekadar pandangan peribadinya bersendirian. Sebenarnya dalam bahasa Arab untuk gerhana matahari dan bulan boleh menggunakan kedua-duanya dengan kaf khusuf ataupun dengan kha khusuf. 2106 baca. Maka riwayat ini nak menerangkan Nabi kalau berlakunya gerhana, Nabi akan tergesa-gesa nak pergi masjid untuk mulakan solat. Sampai Nabi pernah tersalah ambil pakaian isteri Nabi, Nabi nak ambil ridak selendang, tapi Nabi terambil pakaian isteri Nabi SAW. Terus daripada Asma binti Abu Bakar, isteri kakak kepada Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, fazi'an nabiyyu, telah tergesa-gesa Nabi SAW pada satu hari. Telah berkata Asma, ta'ni, yang beliau maksudkan adalah hari di mana berlakunya gerhana matahari. Fa akhadha dir'an, maka baginda telah tersalah ambil baju ataupun jubah bahagian luar wanita. Maksudnya jubah wanita.
hatta udrika, sehingga telah dihantarkan kepada Nabi akan selendang ridak baginda. Nabi nak ambil ridak tetapi tak ambil jubah isteri baginda kerana tergesa-gesa. Ini nak gambarkan kalaulah berlakunya gerhana, disunnahkan untuk menyegerakan solat gerhana. Bukan nak melengah-lengahkan, melewat-lewatkan, sunnahnya menyegerakan. Maka Nabi SAW telah berdiri, dia mengimamkan orang ramai, qiyaman tawilah, dengan solat gerhana yang panjang berdirinya. Lau anna insanan ata, kalaulah ada orang yang baru datang, maka dia tidak akan perasan bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah rukuk, ma haddatha annahu raka' min tulil qiyam. Orang akan menyangka yang Nabi solat tanpa rukuk kerana tersangat-sangat lama Nabi berdiri. Ini nak menunjukkan sunnah afdal solat gerhana itu dilakukan dengan berdiri yang lama. 2107 baca. Hadis ini nak menunjukkan bahawa Nabi berdiri punya lama sampaikan kata Asma ketika mana beliau nak duduk. Sebab solat sunat boleh duduk. Dia merasa segan dan malu sebab dia nampak ada sahabiah yang lebih tua, lebih sakit daripadanya kekal berdiri. Maka sabda Nabi SAW, berkata Asma, Nabi telah berdiri dengan diri yang lama waktu solat gerhana, kemudian barulah Nabi rokok. Dan ada penambahan, faja'altu anzur, maka aku telah mula lihat sekeliling kepada wanita yang lebih tua daripadaku, kepada wanita lain yang lebih sakit daripadaku, dan mereka pun tak duduk. Dan hadis ini juga menjadi dalil maksud daripada hadis yang Nabi SAW sebut, pendekkanlah solat kerana di belakang kamu adanya orang yang tua, orang yang lemah, kanak-kanak yang sedang solat, maka itu adalah untuk solat fardu. Adapun solat sunat, maka digalak untuk lama-lama. Kerana orang yang tak mampu berdiri dalam solat sunat, dia boleh untuk duduk. Adapun solat fardu, maka kalaulah dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Maka sebab itu Nabi SAW suruh ringkaskan untuk solat fardu. Namun ini menjadi dalil, solat sunat boleh untuk dipanjangkan. Walaupun di belakang kita ada orang yang sakit, orang tua dan seumpamanya. Jelas ke jelas? 2108 baca. Daripada Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah, telah berlakunya gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fazi'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tergesa-gesa untuk menuju ke masjid. Fa akhta'a, maka Nabi telah tersalah ambil bidir'in, akan jubah milik isteri baginda, hatta udrika, sehingga telah dihantar kepada baginda, biridaihi, dengan ridak baginda Nabi SAW. Selepas daripada itu, qalat, berkata Asma, faqadaitu hajati, maka ketika mana Nabi SAW nak mulakan solat, aku telah menyelesaikan urusanku. Dia ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Thumma ji'tu, kemudian aku telah datang dan aku telah masuk ke masjid, dan aku melihat Nabi SAW masih lagi berdiri. Punya lama Nabi berdiri. Asma dia dah boleh selesaikan tugasan dia, bila dia datang masjid, Nabi masih berdiri. Maka berkata Asma, fa'atalal qiyam, Nabi berdiri begitu lama sehingga aku melihat diriku seolah-olah aku ingin untuk duduk. Sebab dalam solat sunat boleh duduk walaupun mampu, maka beliau nak duduk kerana terlalu lama Nabi berdiri. Kata Asma, summa altafit, kemudian aku telah melihat sekelilingku, aku telah melihat kepada wanita yang sangat-sangat lemah, maka aku berkata, hadhihi ad'afu minni, makcik ini, wanita ini lebih lemah daripadaku, maka aku akan terus berdiri. Faraka'a, maka bila Nabi SAW rukuk, Nabi rukuk dengan lama. Summa rafa'a ra'sah, kemudian Nabi SAW telah mengangkat kepala baginda, dan Nabi sambung balik berdiri yang kali kedua pada satu-satu rakaat, hatta law anna rajulan, sehingga kalaulah ada orang yang datang, tuhayyala ilaihi annahu lam yarka', dia akan menyangka yang solat Nabi adalah solat tanpa rukuk, yang Nabi tak rukuk. Punya lama Nabi SAW berdiri. Ini bukan kadar baca satu ataupun dua muka. Ini Nabi SAW baca pada waktu itu beberapa juz. Riwayat 2109, baca.
Okey, dalam riwayat ini dia ada sebutkan kadar rakaat yang Nabi SAW solat. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "In kasafatis syamsu," telah berlakunya gerhana matahari pada zaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah menunaikan solat dan para sahabat berada bersama baginda. Maka Nabi telah berdiri yang sangat-sangat lama. Berapakah kadar sekali berdiri? Maka berkata Abdullah bin Abbas, "Qadara nahwi suratil Baqarah." Satu kali Nabi berdiri adalah umpama Nabi membaca suratul Baqarah sepanjang satu kali berdiri. Dan dalam solat gerhana dalam mazhab Syafi'i ada berapa kali berdiri? 4 kali berdiri untuk 2 rakaat, 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Maka Nabi SAW berdiri lama. Terus baca yang hadis yang baki ni lebih kurang sama baca. Maka dalam hadis ini kita belajar benda yang sama diulangkan, bahawa yang pertama, Nabi SAW punya berdiri dalam solat gerhana sangat-sangat panjang. Yang kedua, kita belajar bahawa kadar rukuk bagi setiap kali pergerakan adalah sama kadar dengan bagaimana Nabi SAW berdiri. Yang ketiga, kita belajar setiap kali rukuk dan berdiri, dia akan kurang sedikit waktunya berbanding yang kali pertama Nabi SAW berdiri dan rukuk. Maka Nabi solat sampai bila? Waqadin jallati syamsu, sampailah telah terang benderang matahari. Maksudnya sampai habis gerhana. Maka Nabi bersabda, "Inna syamsa wal qamara," sesungguhnya matahari dan bulan, "ayatani," kedua-duanya adalah tanda-tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. "La yankasifan," matahari dan bulan tidak berlakunya gerhana kerana kematian seseorang dan tidak pula kerana kehidupan seseorang. "Fa idza ra'aitum," apabila kamu melihat akan gerhana, "fadhkurullaha," maka ingatlah kamu akan Allah. Maka para sahabat berkata, "Wahai utusan Allah, sewaktu sedang solat gerhana tadi, ra'ainaka, kami telah melihat kamu, tanawalta syai'an, seolah-olah sedang mencapai sesuatu daripada tempat kamu berdiri. Summa ra'ainaka, kemudian kami nampak Tuan, kafafta, telah menahan diri kamu." Maka Nabi SAW sebut kenapa Nabi mengkehadapankan, menghulurkan tangan Nabi ke depan. Sabda Nabi, "Sesungguhnya aku telah melihat syurga. Fatanawaltu," maka aku ingin untuk mengambil daripada syurga seikat buah. "Walau akhaztuhu," dan kalaulah aku diizinkan oleh Allah untuk mengambil buah syurga, "la akaltum minhu," nescaya kamu boleh makan daripada buah-buah syurga selagi mana berbakinya dunia. Punya pada waktu itu buah syurga adalah berkat, adalah besar dan seumpamanya. Terus baca hadis. "Dan aku juga telah melihat neraka," sabda Nabi SAW. Terus, maka sabda Nabi SAW, "Dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih dahsyat daripada neraka seperti hari ini. Dan aku telah melihat kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita." Maka mereka telah bertanya, "Kenapa banyak penghuni ini adalah wanita, wahai Rasulullah?" Maka dalam hadis Nabi sebut beberapa sebab. Cuma dalam hadis ini Nabi sebut hanya beberapa sebab. Maka Nabi SAW bersabda, "Bikufrihinna," kerana mereka tidak menghargai akan pemberian suami. Maka ditanya, "Ayakfurna billah," adakah mereka tidak menghargai Allah, mensyirikkan Allah? Sabda Nabi, "Tidak." "Yakfurnal ashir," mereka tidak menghargai suami-suami mereka. "Wa yakfurnal ihsan," mereka tidak menghargai kebaikan pada suami mereka. Maka Nabi berikan contoh, "Lau ahsanta ila ihdahunna," sekiranya kamu berbuat baik kepada salah seorang daripada wanita kamu, ad-dahra, seumur hidup. Seumur hidup buat baik. "Lau ra'at minka syai'an," kalaulah isteri kamu ataupun pasangan kamu melihat sesuatu daripada kamu, maka dia akan berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qattu," aku tak pernah nampak apa-apa kebaikan daripada kamu. Taklah semua, tetapi pada zaman tersebut inilah sebahagian keadaan masyarakat Arab
yang para wanitanya tidak menghargai suami. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan perbuatan ini. Riwayat 2110 baca. Baca sampai habis. Taka'ka'ta pada baris yang keempat kata Imam Nawawi, tawaqqafta. Kemudian ketika mendalam solat kami melihat kamu telah berhenti. Mula-mula maju ke depan, mula-mula berundur maju ke depan. Maka tiba-tiba tuan telah berhenti ataupun maksud taka'ka'ta, tuan telah ingin untuk ambil sesuatu ke depan tapi tuan telah patah balik dan telah menahan tangan. Maka Nabi SAW terangkan kenapa Nabi SAW buat semua itu. 2111 baca. Maka hadis ini nak menerangkan riwayat bahawa pernah ada solat gerhana Nabi adalah 4 kali rukuk pada setiap rakaat. Lalu bererti ada 4 kali berdiri. Terus baca. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala beliau berkata Nabi SAW telah mengimamkan solat hina kasafati syamsu, ketika berlakunya gerhana matahari. Maka bagaimanakah Nabi SAW solat? 8 kali rukuk pada 4 kali sujud. Bererti satu rakaat ada berapa kali rukuk? Satu rakaat ada 4 kali rukuk dan 2 kali sujud. Terus 2112. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala beliau menceritakan tentang solat gerhana Nabi. Beliau berkata, "Solat baginda telah menunaikan solat fi kusufin, sewaktu gerhana matahari. Qara'a, maka baginda telah membaca sewaktu berdiri. Summa raka'a, rukuk yang pertama. Summa qara'a, summa raka'a, rukuk yang kedua. Summa qara'a, summa raka'a, rukuk yang ketiga. Summa qara'a, summa raka'a, rukuk yang keempat." Maka total ada berapa kali rukuk dalam satu rakaat? 4 kali rukuk dan 4 kali qiyam, 4 kali berdiri. Kemudian barulah Nabi sujud dan rakaat yang kedua adalah seperti rakaat yang pertama. 2113 baca. Laju sikit. Maka daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, "Lamman kasafati syamsu", tak kala berlakunya gerhana matahari pada zaman Nabi SAW, nudia. Ini poin yang nak dibawa oleh Imam Muslim, bahawa sunnah untuk memanggil orang solat ketika mana tidaknya ada azan dan iqamah dengan panggilan as-salata jami'ah. Maka Nabi SAW telah menyuruh seseorang untuk menyuruh as-salata jami'ah. Faraka'a, maka Nabi SAW telah menunaikan 2 rakaat. Yang mana 2 rakaat ini fi sajdatin adalah pada Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW telah menunaikan 2 rukuk, minta maaf, 2 rukuk pada 1 rakaat. Fi sajdatin ay fi rakaatin. Maka 1 rakaat ada 2 rukuk. Terus summa qama, maka Nabi pada rakaat kedua pun sama, 2 kali rukuk pada 1 rakaat. Terus kemudian telah dihilangkan, telah dicerahkan matahari, maksudnya berakhirnya gerhana. Maka Aisyah telah berkata, "Ma raka'tu ruku'an", tidak pernah aku rukuk dan tidak pernah aku sujud sama sekali yang lebih panjang daripada apa yang aku ikut Nabi SAW dalam solat gerhana. 2114 baca. Maka hadis ni lebih kurang sama, nak menceritakan bahawa matahari dan bulan adalah ciptaan Allah. Maka Allah mengingatkan para hamba-Nya dengan gerhana matahari dan bulan. Maka apabila kita nampak gerhana, apa yang kena buat? Fasallu, maka tunailah kamu akan salat, wad'u, dan berdoalah kamu sehingga dihilangkan
gerhana matahari tersebut. Maka sebab itu sunnah untuk solat sampai habis waktu gerhana. Baca 2114, baca sampai habis. Maka sabda Nabi SAW daripada riwayat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya matahari dan bulan laisa yankasifan, tidaklah ianya berlaku gerhana kerana kematian seseorang daripada manusia, walakinnahuma, akan tetapi matahari dan bulan kedua ini adalah tanda-tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Fa idza ra'aitumuh, apabila kamu melihatnya, faqumu, maka bangunlah kamu untuk solat, maka berdirilah kamu untuk solat. Maka hadis ini mengajar kepada kita bahawa gerhana bukanlah kerana sesuatu yang berlaku pada manusia, tetapi itu adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, yang mana bila berlakunya gerhana, janganlah kita sibuk nak tengok gerhana dan sebagainya, walaupun boleh, tapi habiskanlah masa sabda Nabi, faqumu fasallu, dengan solat. 2116, baca lebih kurang sama. Terus baca, ini kita dah terangkan tadi. Terus hadis ini nak menerangkan bahawa kenapa kenapa Nabi asyik sebut gerhana matahari bukan berlaku kerana kematian seseorang. Maka hadis ini menerangkan sekali lagi bahawa kerana waktu anak Nabi Ibrahim meninggal dunia, maka telah berlakunya gerhana. Dan orang ramai mula cakap gerhana ni berlaku disebabkan kematian, kewafatan Ibrahim, anak Nabi SAW. Terus Inkasafati syamsu, telah berlakunya gerhana matahari sewaktu kematian Ibrahim. Faqala nas, maka orang ramai mula berkata, inkasafat, telah berlakunya gerhana kerana kematian Ibrahim. 2117, baca. Yang ini nak menerangkan berkenaan Nabi waktu gerhana je, Nabi terus solat. Perkara yang Nabi buat bila Nabi nampak gerhana, Nabi akan bersegera, bergegas dengan laju-laju untuk menuju ke masjid untuk menunaikan solat gerhana. Terus daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, khasafati syamsu, telah berlaku gerhana matahari pada zaman Nabi SAW. Faqama fazi'an, maka Nabi telah segera berdiri, yakhsha, takut-takut, antakuna sa'ah, datangnya kiamat. Hatta atal masjid, maka Nabi SAW telah pergi ke masjid. Faqama yusalli, maka Nabi SAW telah menunaikan solat, bi'atwali qiyam, dengan kadar berdiri yang sangat-sangat lama. Kita dah sebut bahawa kebanyakan riwayat menunjukkan satu rakaat Nabi berdiri 2 kali, rukuk 2 kali, dan kadar 1 kali berdiri lebih kurang kadar membaca suratul Baqarah. Maka panjang solat Nabi. Baca sampai habis yang bakinya. Maka berkata Abu Musa al-Asy'ari, aku tidak pernah melihat Nabi SAW solat seperti ini panjang pada solat-solat yang lain. Kemudian baginda bersabda, inna hadhil ayatil lati yursilullahu, sesungguhnya tanda-tanda yang diutuskan oleh Allah ini, la takunu, tidaklah berlaku kerana kematian sesiapa dan tidak pula kerana kehidupan sesiapa, walakin Allah, dan akan tetapi Allah, yursiluha, mengutuskan tanda-tanda gerhana ini, yuhawif, untuk memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Allah nak bagi peringatan. Kalaulah matahari yang begitu besar, Allah boleh kontrol begitu, Allah boleh ubah menjadi gerhana, maka apatah lagi manusia kecil yang seperti kita. Terus, maka apabila kamu melihat sesuatu daripada gerhana, apa yang benda kena buat bila nampak gerhana? Fafza'u ila zikrih, bersegeralah kamu kepada mengingati Allah, wa du'aih, berdoa kepada Allah, wa istighfarih, dan memohon keampunan Allah. Terus, wa fi riwayah, terus next 2118.
Maka daripada Abdul Rahman bin Samurah beliau berkata, sedang aku membidik anak panah. Beliau sedang memanah dengan anak panahnya. Fi hayati Rasulillah, pada waktu Nabi SAW masih hidup. Idzin kasafati syamsu, berlakulah gerhana matahari. Fanabastuhunna, lalu aku telah mencampakkan, telah melemparkan akan anak panah dan busur panah sebagainya. Dan aku berkata, la anzuranna, pasti aku nak melihat apa yang berlaku kepada Nabi SAW sewaktu berlakunya gerhana matahari hari ini. Fantahaitu, maka aku telah sampai kepada Nabi, sedang Nabi SAW mengangkat kedua tangan baginda, yad'u, berdoa, wa yukabbir, dan bertakbir, wa yahmad, memuji Allah, wa yuhallil, dan ketika itu Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah. Hatta julli anis syamsi, sehingga matahari kembali cerah dan berakhirnya gerhana. Faqara'a, maka dalam solat Nabi telah membaca 2 surah dan Nabi SAW telah melakukan 2 kali rukuk bagi setiap rakaat. 2119 baca. Baca sampai habis. Hadisnya lebih kurang sama. Terus laju sikit. Maka hadis ini menjelaskan, sebab ada orang baca hadis yang sebelum ini dia sangka Nabi hanya solat setelah matahari berakhirnya gerhana. Sebab perkataan dia berbunyi, hatta julliya anis syamsi faqara'a surataini wa raka'a rak'atain. Maka kalaulah ada orang baca hadis sebelum ni dia ingat, oh Nabi bila dah habis gerhana baru Nabi nak mula solat. Maka boleh bila dah habis gerhana baru nak mulakan solat gerhana. Ada orang sangka begitu kalaulah dia hanya melihat satu hadis. Sebab itu Imam Muslim bawa hadis sahabat yang sama, Abdul Rahman bin Samurah, yang mana dalam hadis ini jelas ketika mana aku datang kepada Nabi, Nabi sedang berdiri di dalam solat, rafi'un yadai, mengangkat kedua-dua tangan baginda, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, berdoa, dan semua ini berlaku di mana? Di dalam solat. Jelas ke jelas? Sebab itu Imam Muslim bawakan di sini. Terus, maka baris yang pertama kata Imam Nawawi, apa yang disebut oleh Abdul Rahman bin Samurah ini menjadi dalil bahawa ini adalah Nabi SAW sedang berdoa. Maka sebab itu di dalam doa kunut yang ada dalam mazhab Syafi'i setiap kali subuh, maka disunnahkan untuk mengangkat kedua-dua tangan. Terus baca. Khusira bermaksud aizalah. Maka ketika mana telah hilangnya gerhana, maka Nabi SAW telah membaca 2 surah dan telah menunaikan 2 rakaat, dan solat 2 rukuk ataupun 2 kali rukuk. 2120 baca sampai habis. Terus 2121 baca. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak berlakunya gerhana kerana kematian sesiapa, wala li hayatih, dan tidak kerana hidupnya seseorang itu, walakinnahuma, akan tetapi sesungguhnya matahari dan bulan ayatum min ayatillah, salah satu tanda kebesaran Allah daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Fa idza ra'aitumuhuma, maka apabila kamu melihat berlakunya gerhana matahari ataupun bulan, fasallu, maka apa yang nak buat? Tunaikanlah kamu akan solat. Terus 2122. Mughirah bin Syu'bah telah berkata radhiyallahu anhu, in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah, telah berlakunya gerhana matahari pada zaman Nabi SAW sewaktu meninggal dunia Ibrahim, putera baginda. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani,
kedua ini adalah tanda kebesaran Allah, min ayatillah, daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. La yankasifani limauti ahadin, tidak berlakunya gerhana matahari dan bulan kerana kematian sesiapa, dan tidak pula kerana hidupnya sesiapa. Fa idza ra'aitumuhuma, apabila kamu melihat berlakunya gerhana matahari dan bulan, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wasallu, tunaikanlah kamu akan salat, hatta tankashifa, ataupun yang kashifa, sehingga sehingga berakhirnya ataupun sehingga selesainya gerhana. Selepas ini kita nak mula masuk tentang berkenaan tentang jenazah. Kita baca satu hadis dulu. Kitabul Janaiz, berkenaan hadis-hadis berkenaan tentang jenazah. Apakah maksud jenazah? Kata Imam Nawawi, jenazah daripada perkataan janazah memberi maksud satara. Sebab bila ada jenazah, kita akan menutup jenazah tersebut dengan kain kafan. Kita akan kebumikan dia. Baca hadis 2123, hadis yang terakhir untuk sesi ni. Nanti kita sambung balik jam 11.10 insyaAllah. Baca. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, berkata, Nabi SAW telah bersabda, laqinu, talqinkanlah mautakum. Apakah maksud mautakum di sini? Pada baris yang ketiga daripada bawah, maknahu man hadarahul maut. Talqinkanlah, ajarkanlah ucapan la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia, orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa kita nak talqin dia dengan la ilaha illallah pada baris yang kedua daripada bawah? Litakuna akhira kalamih, supaya ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Jelas ke jelas? Kita akan sambung. Okey, minta maaf, pada baris yang kedua kata Imam Nawawi, wa karihul ikthar alaih, dan makruh ketika mana seseorang tu nak meninggal dunia, kita menyuruh dia mengucap la ilaha illallah banyak kali. Makruh, al-ikthar makruh, sebab dia tengah sakit. Kalaulah diucap sekali je la ilaha illallah, mencukupi. Yang kedua kata Imam Nawawi, wal muwalah, makruh untuk berturut-turut talqin dia. Takut nanti dia tak selesa dalam keadaan dia sakit, maka dia mengucapkan perkataan yang tak sepatutnya. Maka kena berselang-seli. La ilaha illallah, pesan pada dia. Kalau dia dah ucap sekali cukup. Tak payah orang lain pula. Kau pula sambung bagi talqin pada dia. Sebab dia tengah sakit menghadapi sakaratul maut. Riwayat 2124. Kita akan sambung jam 11.10 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.